Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof. Ini adalah agenda Awani. Pada minggu ini berlangsungnya mesyuarat kelima sidang parlimen, sidang Dewan Rakyat yang berlangsung sejak Isnin lalu. Sidang parlimen, sidang Dewan Rakyat tidak cukup quorum atau tidak cukup syaratnya jika tiada kekecohan. Itu persepsi yang diterima rakyat dan itu yang diterjemahkan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat. Antara perkara yang banyak dan juga mendapat perhatian pada minggu lalu, pada minggu ini, apabila pada hari Isnin lalu ahli Parlimen Kota Belud digantung selama 2 hari apabila usul beliau untuk membawa isu mengenai tuntutan waris Kesultanan Sulu ditolak sebanyak 3 kali dan ini menimbulkan kekecohan di Parlimen. Argumen ataupun hujah ahli Parlimen Kota Belud itu iaitu Isna Raisa Munirah ahli Parlimen Kota Belud itu ialah perkara inilah perkara penting dan perlukan perbincangan dan juga perlu diperdebatkan. Namun ia ditolak oleh Speaker Dewan Rakyat pada hari Isnin lepas. Mulalah wujud satu polemik ataupun satu perbincangan di kalangan masyarakat apa yang penting, apa yang tidaknya untuk dibawakan dalam persidangan Dewan Rakyat dan sejauh mana fungsi dan juga institusi Dewan Rakyat, malah Dewan Undangan Negeri dan sebagainya perlu dimartabatkan dan juga perlu memberikan tumpuan kepada isu-isu yang menjadi perhatian rakyat pada ketika ini. Saudara Tharma Pilar bersama dengan saya pada hari ini. Terima kasih Tharma kerana sudi bersama kami dalam agenda awal ni. Kita mengikuti sidang Dewan Rakyat walaupun tidak sekecoh dalam mesyuarat-mesyuarat sebelum ini, tetapi ramai yang melihat kepada institusi dan juga mesyuarat di Dewan Rakyat itu satu perkara yang perlu melunaskan pertanyaan dan juga isu-isu rakyat. Dan bagaimana Tharma melihat kepada apa yang berlaku dalam masa 2-3 hari ini? Baik, pertama sekali terima kasih sekali lagi untuk menjemput saya untuk membincangkan isu ini tentang isu demokrasi, isu parlimen dan saya rasa ini memang dekat dengan hati kita, terutamanya bila kita berbincang tentang hala tuju negara, bagaimana untuk kita membina satu negara bangsa yang lebih hebat dan makmur. Ulasan saya untuk apa yang berlaku baru-baru ini adalah bahawa kita tidak ada konflik sebenarnya antara apa yang dimaksudkan peraturan mesyuarat ataupun atur cara dari segi parlimen dengan membawa perkara-perkara yang dekat dengan rakyat. Saya rasa itu tidak pernah menjadi isu kerana dalam peraturan mesyuarat atau peraturan parlimen itu sendiri memang wujudnya mekanisme-mekanisme. Contohnya kita ada peraturan mesyuarat 18 di mana menyebut bahawa kita boleh membawa isu tergempar. Maka sebab itu ahli Parlimen Kota Belud mengatakan beliau marah dan beliau rasa kecewa bahawa dah 3 kali beliau menghantar notis untuk membincangkan usul tergempar tersebut tapi tidak diambil oleh atau tidak diterima oleh Speaker Dewan. Dan saya juga kalau kita tengok beberapa statement atau kenyataan media daripada ahli parlimen lain, bukan beliau seorang saja, bukan ahli parlimen Kota Belud saja, tapi beberapa lagi ahli parlimen yang menghantar usul untuk membincangkan perkara tersebut. Maka kita memang ada peraturan mesyuarat 18 yang membolehkan usul tergempar ini dibawa dan memang ada beberapa perkara yang khususlah yang kita boleh cakap untuk qualify untuk masuk sebagai peraturan mesyuarat 18. Pertama, dia kena khusus, kedua kena segera, ketiga dia kena berkait dengan kepentingan umum atau public interest. Maka bila ada beberapa kekangan yang spesifik, kita boleh cakap ini susah untuk disalahgunakan. Maka bagi saya memang speaker patut mengambil kira terutamanya dalam konteks negara kita dan di mana kita risau 62 bilion aset kerajaan bukanlah satu jumlah yang kecil kan. Ini kita boleh kira pelaburan kita dari segi Petronas, pelaburan kita untuk khazanah negara, pelaburan segala institusi-institusi kewangan kita di luar negara. Maka kita tidak boleh ambil isu ini sebagai satu isu yang kecil. Maka bagi saya kita memang dah ada mekanisme. Kedua adalah sepatutnya speaker memberikan peluang untuk membincangkan perkara ini menurut peraturan 18 yang sedia ada. Tapi saya juga ingin tekankan juga ya, kalau katakan mungkin kita cakap ada beberapa isu dari segi subjudice atau isu dari segi mahkamah, ada juga mekanisme lain yang boleh dibawa untuk membincangkan isu ini. Contohnya mekanisme kamar khas iaitu peraturan mesyuarat 14 yang boleh dibawa untuk kalau katakanlah kita memang risau bahawa perkara ini sensitif dan kita tidak mahu bahawa ini dipaparkan di televisyen. Katakanlah mungkin ini berdasarkan mungkin ini berkait dengan kedaulatan negara, isu keselamatan negara contohnya, mungkin ada kerisauan. Ada mekanisme untuk bawa dalam bilik tertutup di mana semua MP boleh bertanya kepada pihak kerajaan, pihak Perdana Menteri dan juga kepada Attorney General. AG, apakah status dia? Apa isu dia? Boleh tak terangkan apa kronologi kes? Tapi apa yang berlaku sekarang dan ini adalah isu dia yang seperti yang
saudara katakan tadi bahawa kita banyak berdebat di luar parlimen. Hmm. Pelbagai perbincangan, pelbagai pergolakan, pelbagai informasi diluang atau dilaungkan oleh pelbagai pihak, tapi di parlimen itu sendiri di mana satu tempat untuk kita memartabatkan demokrasi negara, untuk kita sebagai rakyat untuk melihat dan mendapat fakta yang sebenar. Kita tidak nak buat perbincangan tersebut. Dan saya rasa itu adalah isu yang kita memang kena hadapi lah, kan ya. Tarma, kita menyebut bahawa perbincangan mengenai banyak isu mengenai kedaulatan dan juga tuntutan Kesultanan Sulu, isu kos sara hidup ataupun beberapa isu-isu yang agak kontroversi. Ianya gempak gempitanya berlaku di media sosial, di Facebook, di Twitter. Ini dipelopori oleh ahli-ahli parlimen juga yang memegang jawatan dan juga pernah memegang jawatan. Tapi kenapa ini tidak dibincangkan di parlimen dan juga bagaimana kita dapat memahami pentingnya isu-isu ini dibawa masuk dalam parlimen berbanding hanya sampaikan ataupun diriuhkan di platform-platform media sosial ataupun dibawa dalam naratif politik semata-mata. Baik. Antara sebab parlimen sebagai satu institusi adalah satu institusi yang teramat penting adalah kerana kita dapat sekurang-kurangnya dapat menentukan apakah kebenaran, apakah fakta yang ada. Mungkin bukan secara keseluruhan, bukan secara total, tapi sekurang-kurangnya kita dapat sebahagian daripada kebenaran. Kerana apa? Apabila adanya soalan yang ditanya oleh ahli-ahli parlimen, tak kisah dari ahli parlimen pembangkang ataupun backbenchers kerajaan, pihak kerajaan wajib menjawab segala perbincangan ini. Kan ini memang bawah dalam atur cara parlimen memang dia akan menjawab. Ini termasuk dengan fakta-fakta ataupun dengan data atau statistik yang mungkin tidak dapat kita akses kerana mungkin di bawah OSA ataupun Official Secrets Act dan sebagainya, kan mungkin data-data ini boleh dibawa ke parlimen, kan. Maka sebab itu institusi parlimen adalah satu institusi yang amat penting kerana kita dapat memahami apakah kebenaran ataupun apakah perbincangan pada tempat yang berpatutan. Dan apa yang kita dapat nampak sekarang adalah di mana kita berdebat di luar parlimen dan di mana pelbagai pihak ada fakta mereka sendiri. Ada yang salahkan satu pihak, ada yang salahkan pihak satu lagi, kan. Maka kita sebagai rakyat pun memang terkesima lah, kita tak tahu siapa yang betul siapa yang salah, kan. Dan susah untuk kita membina satu negara ini kalau kita tidak ada platform untuk mengenal pasti kebenaran, the truth. Kan kalau dari segi kita cakap pasal pembinaan negara bangsa, kebenaran dan juga keadilan itu adalah satu faktor-faktor atau falsafah yang begitu penting sebagai tonggak negara. Sebab itulah kita perlu kembali pada parlimen dan bukan hanya berdebat di media sosial di mana semua orang boleh cakap apa-apa saja dan tidak ada yang boleh menentukan siapa yang benar-benar betul, siapa yang menipu. Tarma, ada juga yang sinikal di media sosial mengatakan bahawa, dan ini adalah contoh dan juga perkara yang berlaku di luar negara, tidak memberikan erti dan juga definisi sebenar mengenai demokrasi yang subur, tapi itu mungkin adalah perkara yang berlaku di luar negara dan boleh dijadikan contoh. Ada yang kata ketika Ukraine diserang oleh Rusia, seluruh kabinet dan juga seluruh parlimennya bersidang dan juga membincangkan masalah itu yang berlaku di sana. Mungkin sistemnya berbeza, tapi begitu juga dengan United Kingdom yang bercerita mengenai peletakan jawatan Perdana Menteri dan juga memilih Perdana Menteri, semuanya berlaku di parlimen. Malah di Sri Lanka juga dilakukan begitu. Jadi mungkin perbandingan itu tidaklah seperti orange dengan orange atau apple dengan apple, tapi satu perkara kita dapat fahami di situ dan juga adakah itu yang sepatutnya kita amalkan dan juga kita perlu fahami secara perjalanan demokrasi dan juga institusi parlimen itu diletakkan di tempat yang paling tinggi sekali? Baik, saya rasa sebenarnya banyak persamaan antara negara-negara tersebut dengan negara kita dari segi sejarah. Kerana kita banyak yang mempraktikkan demokrasi berparlimen, banyaknya mungkin tidak semua sama, bukan keseluruhannya sama, tapi adanya falsafah dan juga historical precedence daripada Westminster system. Kan maka sebab itu kita ada persamaan. Tapi yang membezakan dengan negara kita adalah kita memang sukalah mengeluarkan perbincangan ini, termasuklah perbincangan tentang siapa yang sepatutnya jadi Perdana Menteri baru. Kan siapakah yang ada kuasa dan sebagainya. Kita keluarkan dari bidang kuasa parlimen dan kita letakkan bawah kuasa eksekutif contohnya, di mana eksekutif atau Perdana Menteri dan juga Kabinet mempunyai kuasa yang teramat besar, dan ini antara isu yang kita ada di negara Malaysia yang sukar untuk kita faham atau kita tahu apa realiti sebenar, dan kita sukar untuk tahu apa yang benar-benar berlaku, kan. Contohnya apa yang dibincangkan oleh Datuk atau dari YB Taqiyuddin baru-baru ini, di mana beliau mengatakan bahawa
semasa proses mendapatkan SD ataupun statutory declaration untuk memilih Perdana Menteri tempoh hari, ada yang menipu. Ada yang sampai dia tanda tangan 2 3 SD. Ada yang sampai dia cakap dia sokong, tapi bila berjumpa dengan yang di-Pertuan Agong dia sokong orang lain. Maka semua isu ini adalah isu-isu yang merosakkan negara, yang menyebabkan kestabilan negara terjejas, dan itu antara isu sebab kita adanya pergolakan politik yang dirasakan macam never ending lah kan. Sebab itu bagi saya prinsip dia senang lah kan. Kita patut martabatkan semula parlimen dengan reformasi beberapa isu-isu yang kita ada ini semula untuk memastikan bahawa perbincangan ini ada di parlimen di mana kita boleh pertama bincang secara rasional, kedua berbincang dengan peraturan, dan ketiga adalah yang utama adalah kita boleh mendapat tahu apakah kebenaran. Dan saya rasa itu adalah faktor yang teramat penting untuk kita mengembalikan keyakinan kepada institusi, keyakinan pada kerajaan, dan keyakinan pada demokrasi itu sendiri. Keyakinan kepada institusi dan juga demokrasi, dan juga itu dituntut oleh masyarakat dan juga orang muda khususnya. Tapi hari ini juga kita bercerita mengenai kelesuan politik dan juga tidak keterlaluan mereka, kita katakan mereka agak jaki ataupun benci untuk bercerita pasal politik kerana mereka macam malaslah cerita pasal politik ni semuanya sama. Tapi sistem demokrasi, sistem institusi itu sekiranya diletakkan pada landasan yang betul, bagaimana ia dapat menarik minat orang muda untuk berpartisipasi. Bagaimana kita melihat jurang itu ada? Adakah jurang itu berlaku kerana kita tidak meletakkan institusi itu pada tempat yang sepatutnya? Dan juga bagaimana kita menilai kefahaman literasi anak-anak muda tentang institusi seperti parlimen ini? Baik, bila kita bercakap tentang keyakinan atau kepercayaan tentang suatu institusi, terutama demokrasi, dia ada berpegang pada dua perspektif. Satu adalah adakah institusi itu sendiri adalah kukuh dan kita boleh percayakan institusi itu sendiri kan. Maka kalau contohnya kita cakap bahawa SPRM adalah satu institusi yang bagus, contohnya kan kalau saya katakan, maka SPRM perlu melakukan atau membawa kes-kes ke mahkamah dengan cara yang telus, dan perlu ada track record yang baik. Jika SPRM melakukan perkara yang sebaliknya, maka kita hilang kepercayaan pada institusi tersebut. Kan itu satu faktor yang kita boleh nampak bahawa ramai rakyat yang lesu dengan politik. Yang kedua adalah adanya isu di mana kita merasakan, atau mungkin ramai anak muda dan juga orang awam merasakan kita tidak ada kuasa kan, atau kita tidak ada suara dalam institusi atau dalam menentukan apa hala tuju negara. Contohnya kalau kita tengok ada data yang dibawa yang mengatakan bahawa Malaysia antara negara di mana kita adanya jurang kuasa yang antara yang terbesar di dunia. Kan maksudnya jurang kuasa antara mereka yang berkuasa dengan kita yang di bawah atau orang bawahan. Maka apabila perkara ini berlaku, rakyat pun rasa mereka rasa mual kerana mereka rasa kalau saya nak kisah sangat tentang politik pun apa yang saya boleh buat? Apa yang saya boleh suara saya kan? Maka sebab itulah saya rasa ini perkara yang berbahaya dan kita perlu untuk melihat semula atau merombak semula cara kita melihat demokrasi itu untuk pertama mempunyai institusi yang kuat dan stabil. Kedua adalah untuk memastikan bahawa wujudnya perwakilan ataupun partisipasi orang awam ke dalam institusi itu secara terus dalam pelbagai cara. Mungkin kita boleh tengok dari pilihan raya kerajaan tempatan, atau kita boleh tengok cara kita memilih adun, cara kita memilih MP, cara kita memilih senator. Mungkin semua perkara ini boleh dirobak semula. Kerana ini adalah perkara yang penting kan. Kalau kita tak ada satu demokrasi yang kukuh, kita kena sedar bahawa perubahan itu akan berlaku dengan any way possible kan, memang akan berlaku. Cumanya demokrasi membolehkan perubahan berlaku dengan cara yang aman, cara yang selesa, cara yang terancang. Kalau katakan rakyat benar-benar mual dan marah, yang ini yang kita risau. Dengan kekurangan suara yang ada, saya risau mungkin ada rakyat di luar sana yang menggunakan cara yang lebih keras. Kalau kita tengok dekat negara-negara lain, contohnya Sri Lanka yang berlaku sekarang, di mana mereka terpaksa menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang mereka mahukan. Kalau kita inginkan Malaysia yang aman, kita perlukan martabatkan demokrasi. Kalau kita cerita pasal sidang parlimen, ramai yang kata, termalaslah tengok sidang parlimen sebab tengok YB bergaduh je. Tapi tak semua hari mereka bergaduh sebenarnya. Banyak juga akta dan juga sesi soal jawab, banyak juga rang undang-undang yang dibahaskan dan juga diluluskan.
Jadi proses-proses ini kiranya tidak seksi untuk dilihat oleh masyarakat. Namun akhirnya nanti ialah kualiti jawapan, kualiti perdebatan, dan juga ada yang mengatakan bahawa banyak soalan-soalan tambahan ataupun daripada segi perjalanan mesyuarat itu dijalankan, ramai yang mengatakan, "Oh, saya berikan jawapan tambahan ataupun jawapan bertulis," dan akhirnya ianya tidak dapat diketahui rakyat. Pada pandangan Tarma, bagaimana kualiti dan juga cara pengurusan dan juga perjalanan mesyuarat yang lebih baik? Ini kita bukan kata tidak baik semuanya, tapi ada Ya. penambahbaikan yang boleh dilakukan. Artikulasi menteri yang menjawab, artikulasi ahli dewan undangan, ahli-ahli dewan rakyat yang berdebat. Bagaimana kita dapat melihat bahawa ini boleh ditambah baik di masa akan datang, khususnya selepas PRU15 nanti? Baik. Bagi saya memang saya setujulah bahawa sebenarnya kalau kita tengok apa yang berlaku dalam beberapa hari lepas dan juga kes-kes yang viral lah kan, di mana adanya pergaduhan besar-besaran semua, itu adalah minoriti. Memang jarang lah saya boleh cakapkan. Majoriti kes, majoriti perbincangan di parlimen adalah agak bosan saya boleh cakap, dan agak mudah kan, di mana pihak menteri membawa usul, dan pihak pembangkang ataupun backbencher kerajaan membawa soalan-soalan untuk ditambah atau mengatakan mereka menyokong atau tidak menyokong, apakah kerisauan mereka. Saya boleh cakap memang berlaku dengan cara yang cukup lancar, tidak begitu menarik. Tapi hakikatnya bila berlangsung dengan lancar, dia tak dapatlah liputan media. Dapat Kan perhatian. dia tak viral lah kan. Maka sebab tu ramai rakyat luar sana ingat, oh parlimen ni dia kerja gaduh je. Kan, tapi realiti dia memang saya boleh kata memang berbeza. Maka bila kita bercakap tentang konteks ini kan, dua perkara yang kita kena bawa. Pertama adalah bagaimana untuk kita pertingkatkan kualiti perbincangan yang ada. Bagi saya kalau kita tengok modal atau cara yang dibuat di luar negara adalah untuk memastikan bahawa wujudnya pendanaan kepada semua ahli parlimen untuk mendapatkan pembantu dari segi penyelidikan, supaya adanya pembantu penyelidik untuk melihat apa usul-usul yang ada. Saya bagi contoh usul tahun lepas, Akta 342 yang dibawa untuk merombak atau melihat semula Akta Kesihatan atau Pencegahan Penyakit tahun lepas. Majoriti MP tidak membaca pun usul tersebut. Hanya bila viral di luar, hanya bila orang di luar cakap okey ada isu-isu dengan kes ni, tiba-tiba baru mereka menggelabah di dalam kan. Maka ini adalah isu di mana para YB atau para ahli parlimen mereka tidak ada masa untuk baca dan untuk melihat apa sebenarnya yang tengah dibawa, dan mereka sedang undi. Itu perkara yang pertama yang kita kena betulkan. Kedua adalah dan tentu bagaimana untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Itu juga satu perkara yang saya rasa bermasalah, di mana rakyat selain tengok di TV atau selain tengok di RTM contohnya, mereka tidak tahu apakah yang dibincangkan, mana dokumen-dokumen yang ada. Untuk di tempat-tempat luar, di negara-negara luar, wujudnya sistem atau mekanisme di mana banyak usul-usul atau banyaknya Hansard parlimen dibawa atau diletakkan untuk dibaca di halayak ramai, dan lebih utama adalah Hansard ini bukannya diletakkan satu blok saja, tapi dipermudahkan untuk pembacaan. Dan saya rasa itu adalah satu perkara yang bagus. Saya tahu parlimen kita ada. dah ada Hansard yang ada available, tapi saya rasa boleh dipermudahkan dan diperbaikkan lah kan. Bukan nak cakap usaha saya nak puji parlimen kita. Saya rasa kerja-kerja parlimen kita untuk permudahkan akses tu memang dah ada. Cuma of course kerja bersambung dan kita boleh perbaikkan. Kan itu yang saya nak tekankan. Dan Tarma, bagaimana akhirnya cabaran untuk negara ini daripada segi institusi itu satu perkara reformasi. Ini dibincangkan lama dan tidak popular untuk dibahaskan berbanding dengan isu-isu populis yang lain di media sosial. Tetapi Tarma, akhirnya nanti kualiti mereka yang berada dalam Dewan Rakyat itu yang paling utama, dan betapa pentingnya ahli-ahli politik ini sedar zaman dah berubah. Cerita melaung-laung dan juga bertekak sahaja mungkin viral dalam sehari dua, tapi hasilnya tidak bawa ke mana. Isu mengenai banjir, isu mengenai kedaulatan, isu mengenai masalah ekonomi, kos sara hidup, itu tidak didebatkan secara komprehensif, kerana kalau ia diberikan fakta berlawanan dengan fakta, sudah pasti kita jumpa solusinya. Tapi ini parlimen ke-14 sudah genap 4 tahun pun minggu lepas. Bagaimana kita menilai keseluruhannya? Kerana ketegangan politik itu sudah pasti akan sentiasa berlaku. Tapi ketegangan idea untuk mencari solusi yang terbaik untuk rakyat itu seolah-olah kita rasa terpisah dengan apa yang berlaku di Dewan Rakyat itu. Pada pandangan Tarma, adakah itu realitinya?
Itu memang realiti. Tapi seperti yang saya katakan, memang kita ada beberapa perkara yang kita boleh perbetulkan dari segi institusi. Tapi saya juga ingin tekankan bahawa politik itu tidak boleh lari daripada rakyat, kan? Dan hakikatnya ini antara isu permasalahan dengan masyarakat kita, masyarakat Malaysia, bahawa di pelbagai tempat kita tidak meminta YB-YB atau ahli-ahli parlimen ataupun adun-adun kita. Ni bukan saja kita selalu bincang tentang Dewan Rakyat, Dewan Negara, tapi juga jangan Dewan lupa Undangan Negeri. Dewan Negeri. Itu Ah. banyak dan mereka punya kuasa yang besar ya. Memang kalau kita tengok negeri-negeri yang besar, contohnya Sarawak, Sabah, Pahang dan sebagainya, Selangor contohnya, mereka punya kuasa dan juga pendanaan yang besar. Kan bagaimana digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagainya kan. Tapi isunya adalah kita sebagai rakyat juga, dan ini adalah isu mungkin pendidikan, mungkin ini adalah isu perbezaan antara masyarakat bandar, luar bandar dan sebagainya kan. Memang ramai rakyat di luar sana tidak meminta supaya ahli-ahli parlimen mereka atau wakil rakyat mereka untuk menjadi hebat atau menjadi polisi mereka yang bagus. Cukup sekadar mereka datang melawat masa perkebumian, masa perkahwinan, bagi duit bantuan kan. Maka ini adalah, atau kalau ada lubang di jalan, kalau longkang tersumbat, dia call YB dia. Tapi saya rasa ini adalah perkara yang memang kita kena perbetulkan. Diharapnya melalui pergerakan Undi 18 kita juga boleh dapatkan mungkin perubahan dari segi sistem pendidikan negara. Bukan saja di sekolah menengah rendah, tapi juga di universiti, supaya lebih ramai anak muda celik, dan supaya generasi seterusnya mungkin lebih sedar bahawa okey, YB kita atau ahli parlimen kita patut buat lebih dari ini. Ia perlu bantu rakyat di bawah, tapi bila di Dewan Undangan Negeri, di parlimen, di Dewan Negara, mereka patut buat lebih untuk bawa polisi-polisi yang solusi jangka masa panjang, bukannya hanya bantuan jangka masa pendek. Kehadiran di parlimen, di Dewan Rakyat itu juga ada allow-nya juga, dan kita tuntut juga mereka untuk melakukan kerja. Tapi Tarma, kita tahu minggu depan bakal dicadangkan dan juga dibahaskan rang undang-undang anti lompat parti, dan ramai yang melihat bahawa sidang parlimen kali ini adalah sidang parlimen yang cukup penting untuk meluluskan beberapa akta yang penting, khususnya RUU anti lompatan parti ini, satu. Dan bagaimana kita nak melihat bahawa ini adalah masa yang paling suntuk untuk buat kerja, kerana sidang parlimen pada Oktober depan walaupun lebih panjang, tapi kita tahu juga akan ada pilihan, akan ada belanjawan untuk dibentangkan dan sebagainya. Ura-ura juga kata akan ada pilihan raya atau dah ramai nak gerak kerja ke pilihan raya walaupun tak tahu bila. Tapi kenapa sidang parlimen kali ini cukup signifikan, cukup penting untuk kita memastikan semua ahli Dewan Rakyat buat kerja? Baik, bagi saya seperti yang saudara katakan, ini adalah sebenarnya setiap sidang parlimen itu sepatutnya memang kita gunakan secara bermanfaat untuk memastikan bahawa adanya usul-usul yang memanfaatkan rakyat dan juga memanfaatkan negara secara keseluruhan, bukan saja secara short term tapi juga secara jangka masa panjang lah kan. Dan bagi saya memang ada beberapa akta-akta yang teramat-amat penting yang akan dibawa, dan harapnya kita bawa kerana kita pun tidak tahu bila-bila pun mungkin ada pilihan raya kan. MOU antara pihak pemakan dan juga kerajaan akan berakhir sepatutnya bulan ini kan. Maka kita tidak tahu, mungkin akan adakah ketidakstabilan politik, mungkin akan adakah kita pergi ke pilihan raya. Maka jika kita tidak dapat meluluskan beberapa rang undang-undang yang penting, maka kita akan hilang peluang tersebut. Dan kalau ada kerajaan baru, kita bermula kembali sebagai satu proses semula. Saya bagi contoh akta gangguan seksual yang telah dibincangkan untuk berdekad lamanya. Kan dah dibincangkan pelbagai menteri, dah dibawa ke kabinet pelbagai kali, dan dah ada bacaan pertama juga. Tapi setiap kali kita ada kerajaan baru, dia reset semula. Dia kembali semula. Maka satu perkara yang bagus, satu reformasi yang bagus dilambatkan untuk jangka masa bertahun ataupun berdekat kerana adanya pertukaran kerajaan kan. Maka bagi saya berharaplah kan bahawa sidang parlimen ini dipergunakan dengan sebaik mungkin, dan segala usul-usul yang bagus dan memanfaatkan rakyat diluluskan, dan perkara yang kurang bagus, yang kurang memanfaatkan rakyat ditolak dan didebatkan dan ditolak oleh ahli-ahli parlimen. Itulah harapan saya. Dan pastinya Tarma, saya pasti anda akan bersama dengan kami lagi pada masa-masa akan datang, khususnya pada minggu depan apabila RUU anti lompat parti itu dibentangkan dan juga dibahaskan. Banyak dapatan yang boleh kita kongsikan nanti dan juga sama-sama kita fahami. Tapi untuk malam ini sahaja perbincangan kami bersama dengan Tarma Pilihan merupakan pengasas bersama Undi 18. Sekian sahaja agenda awani untuk malam ini. Ada cadangan, ada pandangan anda sendiri, teruskan bersama kami di platform digital kami, platform media sosial kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih.